Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kursus EPPM 2063, Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat akan membentangkan tentang projek kumpulan kami iaitu Tanggungjawab Sosial Korporat yang dilaksanakan oleh K-Power Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu yang pertamanya Zinyi, yang kedua Zinhui, seterusnya Sumin, seterusnya Peyin, Dahlia dan akhir sekali adalah Natasha. Kini, sesuatu perniagaan bukan sahaja dijalankan untuk memaksimumkan keuntungan tetapi juga adalah untuk mewujudkan pasaran yang prihatin terutamanya semasa waktu pandemik COVID-19. Tanggungjawab sosial korporat juga dikenali sebagai CSR adalah perniagaan membuat keputusan secara sukarela untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan persekitaran yang lebih bersih. Etika pula adalah kod nilai, peraturan dan prinsip moral yang menentukan tindakan seseorang atau sekumpulan orang mengenai perkara yang betul berbanding apa yang salah. Perniagaan yang beretika dan menjalankan CSR dapat memperolehi banyak manfaat termasuk meningkatkan jualan, mengelakkan perniagaan daripada pengambil alihan dan sebagainya. K-Power Berhad yang kini dikenali sebagai Renewco Berhad dan ia diperbatangkan pada 3 Februari tahun 1997 serta berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Kini, K-Power Berhad didabur dan diurus oleh Dato' Mutaqim Maknun. Syarikat K-Power mempunyai nilai teras seperti inovasi, mengembangkan pakar, mengaplikasikan teknologi terkini, kelestarian, penyelidikan dan pembangunan dan evolusi. K-Power Berhad ditubuhkan dengan prinsip berkembang di peringkat antarabangsa melalui perkhidmatan dalam masyarakat tanpa sempatan secara mampang dan berdedikasi untuk mencapai kelestarian melalui kepelbagaian. K-Power Berhad telah melibatkan diri dalam segmen aktiviti seperti tenaga dan utiliti, aktiviti berkaitan pembinaan dan perkhidmatan kejuruteraan dan juga terlibat dalam segmen hartanah, logistik dan penjagaan kesihatan serta teknologi. K-Power Berhad bukan sahaja menjalankan aktiviti utama yang menjana keuntungan syarikat, mereka juga mementingkan hubungan sesama manusia dan aktiviti tanggungjawab sosial korporat. K-Power Berhad telah melaksanakan beberapa program dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Program Right for Humanity dan Drive for Humanity 2 telah dijalankan di kawasan luar bandar negeri Sabah. Mereka menjalankan penagihan topeng muka, pembersih tangan dan juga kit makanan dalam kedua-dua program ini. Peningkatan kesedaran masyarakat Sabah tentang pandemik COVID-19 juga adalah maklumat K-Power Berhad menjalankan aktiviti CSR. Program Drive for Humanity 3 dijalankan bagi meneruskan usaha K-Power Berhad membantu masyarakat Sabah dengan pemberian bekalan makanan bagi individu yang telah menerima vaksinasi COVID-19 mereka. K-Power Berhad turut serta dalam aktiviti CSR untuk membantu golongan kurang berkemampuan dan mereka yang terlepas pandang oleh masyarakat, iaitu komuniti orang asli. Bekalan makanan dan minuman serta barang keperluan disumbangkan oleh K-Power Berhad kepada beberapa kumpulan orang asli di Perak supaya dapat meningkatkan kualiti hidup mereka dalam pandemik ini. Masyarakat Sabah mempunyai tahap kesedaran yang rendah dan pendaftaran pengambilan vaksin yang perlahan, manakala komuniti orang asli menghadapi cabaran untuk memperolehi sumber makanan dan kehilangan pendapatan semasa pandemik. Dengan adanya pelaksanaan aktiviti CSR yang dijalankan oleh K-Power Berhad, masyarakat Sabah menjadi lebih sedar tentang risiko kesihatan akibat COVID-19 ini dan juga kepentingan menjaga kebersihan diri. Manakala komuniti orang asli dapat mengatasi pandemik ini dengan penyediaan bekalan makanan yang mencukupi oleh syarikat tersebut. Cabaran dalam pelaksanaan CSR ialah kekurangan sumber termasuk kewangan, modal insan, pengetahuan dan kepakaran yang berhad. Kedua, tiada jabatan khusus. Ini menyebabkan situasi kurang calon yang berkelayakan dengan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan CSR. Ketiga ialah kekurangan strategik visi, iaitu kurang komitmen daripada pengurusan atasan serta CSR tidak diberi perhatian secara meluas. Impak pandemik terhadap program CSR ialah mempercepatkan pembangunan CSR pasca pandemik dalam jangka panjang. Ini bermaksud pembangunan jangka panjang syarikat bergantung kepada keseimbangan antara keuntungan dan keharmonian dengan berbagai pihak berkepentingan. Kedua ialah menawarkan peluang kepada syarikat untuk membina hubungan yang lebih kukuh di kalangan pelanggan dan orang ramai, iaitu K-Power Berhad menyumbangkan wang dan peralatan semasa pandemik COVID-19.
Seterusnya ialah strategi syarikat bagi mengekalkan program CSR, iaitu yang pertama dengan menjalinkan hubungan dengan syarikat lain. Hal ini dilihat dapat memudahkan proses pelaksanaan program serta dapat menjimatkan kos dan dapat menambah bilangan ahli dalam program CSR. Seterusnya mampu membantu lebih ramai golongan yang terjejas. Hal ini dapat direalisasikan dengan bekerjasama dengan syarikat yang membekalkan atau mengeluarkan barangan makanan harian dan produk kebersihan. Seterusnya yang kedua ialah dengan menambah bilangan kuota sumbangan. Menambah bilangan kuota sumbangan kepada isi rumah yang terkesan, terutama sekali bagi keluarga yang berpendapatan rendah, di buang kerja serta di kawasan pedalaman. Dan yang terakhir sekali ialah mempelbagaikan jenis dan bentuk sumbangan. Baiklah, sumbangan yang disampaikan ataupun disalurkan boleh disampaikan dalam bentuk lain selain daripada produk ataupun barangan, iaitu dengan contohnya seperti memberi bantuan dari segi sokongan psikologi, sumbangan masa dan tenaga di PPV sebagai sukarelawan bagi memudahkan proses pemberian vaksin, dan terakhir sekali memberi sumbangan barangan yang dikeluarkan sebagai door gift bagi mereka yang datang untuk mendapatkan vaksin, iaitu sebagai galakan kepada penduduk yang menerima vaksin tersebut. Secara kesimpulannya, CSR merupakan suatu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh syarikat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, kebajikan para pekerja, penjagaan alam sekitar dan juga hak-hak pengguna. Aktiviti CSR yang dilaksanakan oleh K-Power Berhad semasa pandemik COVID-19 mampu memberikan kebaikan kepada golongan yang memerlukan serta dapat mengukuhkan hubungan syarikat dengan masyarakat luar. Oleh itu, keadaan masyarakat yang lebih terjamin akan dapat meningkatkan kestabilan serta pembangunan negara pada masa akan datang.